اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام على زين الأنبياء، السلام على أتقى الأتقياء، السلام على زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك مشفعي في القيامة، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك. Rahsia kasih, rahsia cinta, sayangi keluarga. Rahsia penawar untuk semua. Rahsia Kak Tun. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang dikasihi sekalian, syukur kepada Allah kerana kita masih lagi berada dalam rahmat Allah, dan khususnya kita sekarang ini para penonton yang dikasihi sekalian berada dalam rancangan yang sangat diminati ramai, dan ia bukan sahaja membincangkan tentang kesihatan, bukan hanya membincangkan tentang masalah-masalah sosial, tetapi kita membincangkan bagaimana nak menyelesaikan masalah-masalah yang wujud dalam rumah tangga kita. Alhamdulillah. Jadi tak lain dan tak bukan dalam rancangan Rahsia Kak Tun. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Ustaz, hari ni buka dengan memang ayat Quran hari ni. Kak Tun bagi can. Tukar-tukar. Sebab hari ni Ustaz sangat handsome dengan baju yang hijau. Aduh. Oh, sebenarnya memang. baju hijau ni bukanlah saya minat sangat warna ni. Tapi memang. orang kata okey. Okey, Alhamdulillah memang mana lepas ni cantik. kena buatlah baju warna Ustaz hijau. kena puji saya juga, saya pun hijau juga ni. Tu comel. Comel kan? Comel doa Kak Tun. Comel doa tu. Tu Ustaz, dia. kita hari ni topik apa kita nak bincang? Topik yang akan kita bincangkan Kak Tun hari ini berhubung tentang tarik rezeki. Orang kata, alamak ai, tarik rezeki macam mana pula ni? Iaitu mudah cerita, rezeki yang berkat. Ini yang selalu kita tak nampak ya Kak Tun, dan insya-Allah kita akan ada tetamu ya, Ya. Nanti insya-Allah kita akan panggil tetamu. Siapa tetamu tu? Lepas ni Rahsia lah. dulu. Rahsia. Tapi sebelum ada tetamu, dengar Kak Tun dulu. Mesti dah. Kena Mesti dengar. dah. Kena Sebab dengar Kak Tun makcik-makcik cakap di luar dulu. sana, kakak-kakak di sana tunggu nak tengok Kak Tun. Hari ni Kak Tun pakai baju apa? Lawa atau tidak? Comel doh atau tidak? Orang kata setengah orang kata comel doh tu tak boleh kata tapi orang Kelantan kata comel doh tu makna comel berlebih Oh iya ke? berlebih pada tahap dah. Gitu. Lepas tu banyak orang tanya kata apa Kak Tun tutup muka lah dulu, muka busuk ke pergi injection botok tak mai ya.
Oh, tak main botak-botak ya. Botak haram. Haram. Betul. Kita doa saja. Kita doa. Doa sangat penting, Ustaz. Dan dalam perniagaan, rezeki kita pun sama, Ustaz. Saya sendiri, saya sentiasa cakap kata, bila saya cakap dengan penonton ke pengguna saya tak boleh cakap tipu. Sebab bila saya tipu, mungkinlah macam contoh, saya kata saya sembahyang hajat tiap-tiap malam untuk pengguna. Tetapi saya tak buat. Pengguna saya tak tahu, tapi yang tahu Allah yang, Subhanahu yang itu wa yang paling ta'ala. saya takut. Jadi rezeki saya nak bagi kepada anak-anak, nak bagi kepada orang keliling tu, saya mesti pastikan rezeki saya halal dan berkat. Itu yang kita nak tarik, Nak dipanggil. tarik. Macam rezeki. mana nak dapat gitu. rezeki yang halal, Ustaz? Betul. Ustaz bagi tahu Baik. dulu. Sekarang ni kan, kalau kita lihat dalam aspek apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis, innal abda la yuhrama bidzambin yusibuh. Seseorang hamba itu akan dilarang daripada mendapat rezeki apabila dia buat dosa. Jadi kalau kita buat dosa banyak, maka Allah akan tarik keberkatan. Bila Allah tarik keberkatan, di situlah kita jadi sukar nak dapat rezeki. Itu sebabnya. Ustaz, ada juga orang kata, kita dah buat baik, kita tak buat jahat, tak buat apa. Tapi Tuhan uji kita pun ada juga kan, Ustaz? Betul. Itu betul tak? Itu yang Allah sebut. Iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita nak cari rezeki ni, kadang-kadang Allah akan uji kita dengan pelbagai musibah, pelbagai ujian. Dan ujian itu kita kena anggap ini adalah datang daripada Allah. Jadi kita kena sentiasa sabar, bersyukur ya. dan berusaha terus untuk berjaya. Jadi para penonton yang dikasihi sekalian, kita akan bersama dengan tetamu kita. Jadi sebelum itu, para penonton yang dikasihi sekalian, kita tengok dulu bingkisan, kita saksikan VT ini. Dulu memanglah hidup, nak kata mewah tu tidaklah. Ada kesenangan jugalah. Sebab saya ada modal, saya balik pada Amerika dengan UK tu. Saya ada modal, balik niaga kat sini. Buat catering dengan, ada kedai lah. Beli kedai apa semua, mewah lah. Dah bila projek pun dah tambah, dapat kontrak sana, dapat kontrak sini pasal catering lah. Jadi suami saya mula nak menipu saya lah. Bila duit banyak, dia cakap duit tak ada. Lepas tu makin lama keadaan tu berlarutan, saya sabar lagi, sabar. Saya rela ditinggalkan lah dengan anak 3. Memang masa tu bisnes saya down. Semua saya tangguh hutang. Dengan kereta tak ada. Saya jalan kaki. Dan saya jaga mak saya sakit. Sampai sekarang lah. Manusia akan buta kerana duit. Penawar untuk semua. Rahsia Kak Tun. يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. Terima kasih banyak dengan penonton-menonton. Nak panggil makcik pun kita pun makcik, Ustaz. Jadi pada adik-beradik lah, kalau orang Kelantan kata adik-beradik, adik kakak semua, terima kasih sebab setia dengan rancangan program Rahsia Kak Tun sampai meletup macam bom dah sekarang. Alhamdulillah. Siapa tak kenal Kak Syukur Tun pada dengan Allah Ustaz Ta'ala. Azhar? Tak ada. Tapi hari ini kita ada tetamu, Ustaz. Jadi kita bawa dalam studio kita hari ini dalam rancangan Rahsia Kak Tun, tak lain dan tak bukan yang berbahagia Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, lebih dikenali sebagai Uzar atau lebih dikenali sebagai zaharuddin.net. Tup. Gitu. Yang tup tu sedapnya. Itu yang mahal tu, yang mahal tu. Dan beliau merupakan pensyarah kanan di Fakulti Pengajian Ekonomi, ya, Doktor, dan merupakan pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa
Malaysia. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan berkongsi maklumat dengan doktor yang berbahagia, Dr. Uza, dan kita nak tahulah sedikit doktor yang berhubung dengan ekonomi Islam ataupun yalah maklumlah kadang-kadang kita bila bincangkan tentang rezeki tak dapat tidak kita nak yang berkat. Doktor sebab ada sebahagian orang dia hanya nak dapat harta banyak, kaya raya, tetapi mereka tak lihat dari aspek halal dan haram. Apa pandangan doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ton dan juga Dr. Izhar. Rezeki ini yang pertama sekali sebelum kita tengok pada rezeki halal dan juga berkat, rezeki itu sendiri jangan kita limitkan dia punya takrif kepada hanya duit. Duit, sen. Ya. Sebenarnya rezeki ini dia lebih luas daripada itu. Dan rezeki ini meliputi benda yang kita nampak, iaitulah kereta, rumah, tanah, tanah kita, tanah dan seumpamanya. Dan juga adalah yang bersama-sama dengan kita, isteri kita, anak kita ya. Dan juga mak mertua kita, pak mertua kita, semua adik-beradik kita, yang jiran-jiran kita adalah rezeki. Rezeki yang baik. Sebab itulah disebutkan oleh para ulama, ikhtiar dar qabla ikhtiar al-jar qabla dar. Pilihlah jiran sebelum rumah. Baik, kemudian yang keduanya, dia ada aspek yang keduanya, aspek rezeki itu membawa ketenangan. Rezeki ini fungsi dia adalah nak bawa kita tenang sampailah kita ni boleh sedar dia datang daripada Allah dan boleh kita jalankan peranan kita sebagai hamba Allah. Jadi sebab itu kalau rezeki yang dapat, harta yang dapat, tapi tiba-tiba dia membawa kita jauh daripada Allah, itu namanya bukan rezeki, itu fitnah namanya. Allahu Akbar. Ustaz, nak tanya sikitlah, apa menyebabkan setengah orang tu tiba-tiba rezeki dia kurang kan? Biasa dia duduk tengah macam ni, tengah meletup, tiba-tiba apop jatuh. Apa kesalahan dia? Mungkin kita tengok dalam pandang mata dia tak salah. Tapi kalau kita renung-renung fikirkan, kita mesti ada salah pada atas kan? Betul. Jadi Ustaz tolong. Baik, Nabi SAW sebut innar rajul la yuhramu rizqu lil khati'ati ya'maluha. Seseorang lelaki, seorang perempuan, dia punya rezeki akan ditahan apabila dia melakukan dosa. Jadi itu yang pertama. Bila mana kita lagi banyak buat dosa, rezeki kita boleh jadi berkurang, boleh jadi banyak tapi tak cukup. Kita rasa kita dapat dah 50,000 dah sebulan, 100,000 dah sebulan, tapi rasa macam tak cukup je. Kerana apa? Kerana orang di sekeliling kita mungkin bukanlah manusia yang ada rezeki berkat, lalu dia konsum banyak, dia beli makan membazir, dia beli pakaian membazir, lalu rasa tak cukup je. Tapi kalau kita ada rezeki yang halal, dan orang di sekeliling kita, kita beri makan yang halal, mereka akan rasa cukup dengan 2 pasang pakaian, mungkin sebagai contoh, 2 pasang kasut ataupun 1 beg, mungkin sudah cukup. Dia tidak akan meminta-minta dan memeningkan seorang suami contoh. Betul. Atau memeningkan seorang bapa. Jadi ini adalah benda yang di dalam hati. Sebab itulah kereta kita, kalau orang tengok comel, tapi kalau kita yang bawa, kita mungkin tak happy dalam kereta itu berbanding orang yang memandu kereta yang lebih kecil daripada kita. Betul. Sebab dia adalah benda di dalam hati yang Allah tentukan dalam hati itu rasa cukup atau tidak cukup. Itulah dia barakah namanya. Tak, sebenar Ustaz, saya ada pernah tengok orang tu duduk umur besar, kereta besar, tapi makan dia nasi dengan ikan masin. Apa pasal macam ni? Ada, sebab dia asyik hutang dengan bank. Tapi orang yang duduk umur sederhana, makan gulai ayam, gulai daging, hari-hari sedap makan. Kita nak pilih yang mana? Ustaz itu, Ustaz boleh nasihatkanlah rasa. Betul, saya sangat setuju. Sekarang ni kebanyakan orang gayanya lebih dengan pakaian, tetapi semuanya hutangnya begitu tinggi. Setiap hari, setiap hari dia mungkin nak bayar hutang, tak tenang. Tak tenang, tidur pun tak boleh. Banyak orang yang rumah-rumah yang kecil, mereka sebenarnya lebih kaya daripada orang yang rumah banglo besar ada kalanya. Kerana mereka tak ada hutang. Yang banglo besar ataupun kereta besar semua hutang keliling pinggang. Dan lebih berbahaya di sisi Allah SWT, Nabi kata yughfaru li syahid kulla syai'in illa dain. Diampunkan bagi orang mati syahid semua dosa dia kecuali kalau dia ada hutang. Itu kalau orang mati syahid. Kalau kita yang tak mati syahid, macam mana dosa kita? Ni kalau mati syahid, hutang semua dosa diampun kecuali ada hutang. Jadi jangan main-main dengan hutang, boleh menyebabkan tercariknya barakah dan dalam rezeki kita boleh jadi masalah juga. Saya dah tanya pada Ustaz pula Ustaz. Kalau bab hutang ni kan, kalau kita dah ada hutang, contoh ya, kita dah mati. Sebelum tu kita cari orang yang bagi hutang, kita hutang pada dia lah. Macam mana kalau kita tak jumpa orang tu? Macam mana kita nak bayar hutang dia?
Saya tertarik berhubung dengan hutang dengan seseorang dan orang itu telah hilang Ya. ataupun telah meninggal dunia ataupun dah tak tahu kat mana. Ya. Dan apa yang perlu dilakukan? Saya pernah tanya soalan ini kepada yang berbahagia Profesor Muhammad Said Ramadan Al-Buti masa belajar dulu. Apa yang perlu dilakukan? Dia kata cari ahli waris dia. Cari ahli waris. Maknanya kalau ada ahli waris, kita bayar pada ahli waris. Kalau tak jumpa ahli waris, kita cuba sedaya upaya cari sampai jumpa. Kalau tak jumpa juga, maka kita dibenarkan untuk bersedekah, untuk melakukan sesuatu amal jariah dan disampaikan atas nama orang tersebut. Si mati lah. Atas si mati. Dan mungkin perkara ini ada pandangan lain, doktor, berhubung dengan isu tersebut. Saya kira jawapan yang telah diberikan adalah mencukupi tadi. Memang kita kena cari dulu ahli waris dan kemudian kita kena faham kalaulah kita berikan pada seorang tak boleh. Ya, betul. Sebab dia duit pusaka. Ya. Dia kita kena beri kat, contoh kita jumpa seorang, kita beri kat dia pun ingat duit aku, kau enjoy seorang-seorang. Tak boleh, kita kena beritahu dia amanah dia saya berikan ni saya hutang kepada si mati ataupun ayah. So kena bahagikan, kita serah begitulah pada dia. Jadi kemudian kalau tak jumpa juga, barulah sebagaimana dia sebut tadi, kita boleh berikan kepada sedekah atas nama si mati, betul. Ya. Maknanya sampailah insya-Allah. Sampailah insya-Allah Tuhan InsyaAllah. akan maafkan kita. Apa-apa pun sembang-sembang juga, nanti kita berhenti minum kopi sekejap tak Ustaz? Okey. Hari ini kita minum kopi. Ada kopi Kembali selepas ini. Kopi apa tu? Pada saya, kita perlukan rezeki untuk kehidupan seharian. Untuk kita bayar kereta, rumah, api, air semua. Okey, rezeki kita perlu cari secara yang halal. Tidak boleh cara yang haram. Saya berseru pada semua keluarga dan para suami yang mencari rezeki untuk keluarga. Carilah rezeki yang halal untuk semua keluarga. Penawar untuk semua. Rahsia Kak Tun. ألف صلى الله على زين الوجود مساكا طيبا وخيا في الزرور ألف صلى الله على زين الوجود مساكا طيبا وخيا في الزرور. Syukur Alhamdulillah para penonton kerana masih lagi bersama dengan kami. Kopi dah minum. Minum ke tak tadi? Kopi kan minum? Sempat tak minum kopi? Alhamdulillah sempat Alhamdulillah minum. sempat. Sodap bonan. Bak kata orang Negeri. Okey. Ya. Baiklah para penonton yang dikasihi sekalian. Syukur sebab kita masih lagi bersama dalam Rahsia Kak Tun ya di TV1. Jadi tak dapat tidak saya nak tanya lagi kepada yang berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman atau Dr. Uza yang lebih dikenali ya Kak Tun, berhubung dengan firman Allah Taala, ala bi ni'mati rabbika fahaddis. Sebab ada orang doktor, dia kata apa tahu? Saya ni ada duit gaji banyak, katakan gaji 4,000, nak guna semua duit tu. Ya. Sampaikan dia tak menyimpan pun ada. Bila kata kenapa tak menyimpan? Takkan Allah Taala kata bila dapat duit ni gunalah, rasalah nikmat tu kan. Jadi apa pandangan doktor sebenarnya? Baik, jadi bismillah alhamdulillah. Ayat tadi menyebut kepada kita, ketahuilah dengan apa nikmat yang kita dapat, kita ceritakan. Jadi ayat ni dia ada konteks dia. Ayat dia maknanya kalau kita orang yang mentaati Allah SWT dan kemudian Allah memberikan kita rezeki, tak ada salahnya kita menceritakan pada orang Allah kita dapat rezeki ini dengan cara yang halal pun kita dapat. Sebagai jadi role model kepada orang untuk jangan kata kalau kita buat halal ni rezeki tak datang. Macam ada orang kata kalau tak bagi rasuah memang bungkus habis dengkau. Dah aku tak bagi rasuah tapi aku dapat tender ni, dapat tender ni, dapat tender ni. Itu cara dia. Oh, boleh. Boleh dia ceritakan. Lah, maknanya sebab benda yang baik. Tetapi kita kena kenal pasti juga kumpulan sasar kita. Kalau kita kumpulan sasar kita terlampau besar, contoh di Facebook itu dok masuk, itu orang cemburu pun banyak juga. Itu bahaya pula lain. Jadi kita kita kena tahu kumpulan sasar kita, pada siapa kita nak cakap, nak cerita. Kemudian yang kedua tadi Dr. Izzah beritahu tentang boleh tak kita dapat gaji besar, banyak harta, nak gunakan pakaian yang secocok dengan kita, kereta yang secocok dengan pendapatan kita. Hukumnya harus. Dan kerana Nabi SAW pernah nampak seorang sahabat yang ada harta banyak, tapi pakai baju compang-camping. Nabi kata, kau ala kalmal, kau tak ada harta ke? Dia kata ada. Nabi tanya. Dia kata ada. Kalau ada, tunjukkan rezeki yang Allah beri pada kamu, gunakan macam
sesuai dengan apa yang kamu perlukan. Jadi kalau kita ada duit yang cukup banyak, kita tak gunakan untuk anak kita, tak gunakan untuk isteri kita, kita biarkan duduk rumah kecil, kononnya nak berjihad, nak bermujahadah, habis duit banyak tu nak buat apa? Kalau kita boleh berikan kepada sedekah, jangan lupa, sedekah yang terbaik berikan kepada orang di bawah tanggungan kita. Berikan kepada adik-beradik kita, berikan kepada anak-anak kita. Sebelum bagi kepada Sebelum orang bagi lain, kepada kena orang orang lain. keliling kita dulu. Ni ada orang kita bersungguh sangat beri kepada Orang jauh. Vietnam, Kemboja, bagus. Bagus. Tapi ada adik-beradik dia melarat yang dibiarkan. Allahu akbar, betul. Ini berat. Betul, ini betul, Itu Ustaz. cara prioriti dalam Mana mengendalikan jiran harta. kita pun kita kena pandang Betul. dulu. Itu yang Allah sebut Allah bi nikmati rabbika fahadis tu. Sebab betul ada sekali. sebahagian orang dia tak ini masalah para penonton yang dikasihi sekalian. Masyarakat kita, rakyat kita ni kadang-kadang dia tak minat lah nak mendalami tafsir Al-Quran. Jadi tafsir ni sebenarnya dia menjelaskan lagi apakah maksud daripada ayat suci Al-Quran tu sendiri. Tapi sebenarnya saya ada satu soalan ni memang kisah yang saya pergi Palestin. Aha. Okay, bila saya pergi Palestin, saya bawa duit saya sendiri pergi bagi kepada orang Palestin. Dan bila saya balik mari, banyak telefon yang telefon. Kenapa Kak Tun pergi bagi duit kat Palestin? Saya sini masjid ni nak 100,000, boleh tak? Oi. Jadi Banyak tu. memang 50,000 lah, di luar tu boleh. Sebenarnya Ustaz, saya nak tanya sebab saya dah tengok orang sekeliling saya dah cukup. Orang di luar pun saya dah bagi tahu, dan untuk nak membantu negara Islam kita, untuk bangsa agama kita, saya nak tolong. Salahkah saya tu Ustaz? Baik. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i di Malaysia ni, dalam mazhab Syafi'i kalau kita berzakat, zakat kita paling baik mesti diagihkan dalam kawasan kita. Ya. Kalau kita korban dalam kawasan kita. Kalau betul-betul macam Kak Tun kata tadi, dah tengok semua di sekelilingnya semua bagus-bagus dah, Ya. barulah kita keluar. Ya, jadi keluar, dan kadang-kadang keluar pula sekali-sekala. Bukanlah secara rutin, memang sentiasa, tidak. Maka kalau sekali-sekala kita nak pergi ke Palestin, maka tidak ada masalah sama sekali. Ya. Dan tapi kita, macam tadi ada masjid pula call, dia kata kena kami belum dapat. Ini adalah perkara yang kita kena sabar dengan karenah masyarakat. Sebenarnya mungkin kita bukan tak pergi ke masjid, kita pergi dah masjid lain. Tapi takkanlah nak sekali 100 masjid sekaligus. Ya, saya buat Peruntukan bulan sikit-sikit depan lah lah. pula. Yalah. Peruntukan bulan lagi satu lagi pula. Jadi kita kena bersabar dengan mulut-mulut manusia yang mungkin rasa Sentiasa cemburu, susah nak sentiasa tutup. mengharapkan daripada kita, menuntut sesuatu Betul. daripada kita. Ada yang sampai depan pintu pakai jubah bulan puasa. Bila saya tak buka pintu, dia masuk dalam kereta, dia buka jubah keluar, dia minum air. Hai. Masya Allah, jumpa Ustaz, betul. Jumpa juga Kak Tun. Jumpa. Ini Sebab penting selepas orang-orang lama ni. Ya, saya Dia memang banyak jumpa pengalaman. macam-macam. Duit banyak pun susah, tak ada duit pun orang benci Ustaz, susah. Sebenarnya, tapi apa-apa pun saya nak tanya satu. Tanya Ustaz dulu, dan Ustaz tanya pula pada Ustaz Hai. yang Ustaz Ni lagi. orang panggil soalan berangkai dua, nama ni. Tipu mas. Ada yang peniaga yang pakai ayat 1,000 dinar, yang selalu harap-harapkan rezeki datang pada hadiah sendiri, tak bayar zakat, tak bagi bersedekah kepada orang, dan nak maya harapkan, aku pakai ayat ni, Tuhan kata pakai ayat 1,000 dinar ni memang aku dapat. Atau pakai kelambu Kaabah yang di penjuru emas punya ayat tu memang untuk rezeki. Saya pun ada. Betul. Maknanya saya ada, tapi saya tidak buatlah macam tu. Saya memang masih bersedekah, masih zakat, dan saya bukan harap kepada tu. Itu maknanya bila kita memandang tu, kita rasa macam sejuk, kita duduk dekat Kaabah. Saya rasa itu tenangan. Bukan itu kata harap kenangan lah. rezeki pada tu. Tapi banyak peniaga kita pakai ayat-ayat macam tu untuk harapkan dapat rezeki pada Tuhan. Dia tak semayang, tak berdoa, malam-malam asyik sosial aja. Macam mana rezeki tu nak datang, Ustaz? Jawab Ustaz dulu dan pergi ke Ustaz tu. Ini apa ni Kak Tun macam dah melambung bola. Bola. Saya sambung balik. Sambung. Bagi balik kepada Dr. Uza. Apa yang perlu dilakukan? Sebab kita tengok sekarang ni masyarakat kita duk gantung macam-macam, Doktor. Ya. Ada gantung ayat 1,000 dinar. Ada sekali, Doktor, saya pergi kat satu kedai makan tau. Lepas tu tengok ayat tu sengit. Saya pun tolong betul kan. Orang kedai marah. "Oi Ustaz, jangan, please, jangan sentuh." Saya kata, apa sah pula? Saya betul kan dia punya takut jatuh kan. Dia kata, tak, orang lain tak boleh. Inilah pelaris saya. Apa pandangan doktor hal ni?
Jadi ayat 1000 dinar wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat tu sendiri kita kena faham. Yang pertama, nama 1000 dinar itu tidak sabit daripada mana-mana hadis Nabi dan daripada mana-mana ulama yang muktabar sebenarnya. Jadi kita bagi sendiri nama tu. Yang keduanya, ayat tu dalam surah At-Talaq ayat yang kedua itu bermaksud sesiapa yang berterusan bertakwa kepada Allah, kami jadikan baginya jalan keluar dan kami berikan rezeki daripada sumber yang dia tidak sangka-sangka. Ayat tu sendiri duk sebut siapa yang bertakwa barulah dapat rezeki. Bukan untuk siapa yang gantung. Tapi orang kita salah faham. Hari ni dengar peniaga-peniaga makcik-makcik kan. Tapi Kak Tun, saya setuju dengan Kak Tun punya konsep tadi, macam kawan Mukabah tadi. Letak bukan sebab pelaris, tapi saya nak tengok, nak rasa macam berada di Mukabah. Kalau buat ayat 1000 dinar tu kita gantung, kita nak ingat setiap hari. Kita tengok, oh kena bertakwa barulah lari. Kena bertakwa barulah lari. Itu okey. Tapi kalau hanya harapkan gantungan itu untuk pelanggan datang, masakan tak bersih, ayam tak berapa bagus, dah busuk-busuk, maka ini bukan cara Islam. Itu akan menghancurkan keberkatan. Dan kalau maju pun, ini jangan lupa, Nabi pernah sebut. Nabi kata, kalau kamu nampak ada seseorang ahli maksiat, tetapi dia dapat rezeki yang banyak, fa innama huwa istidraj, Nabi kata. Itulah dia istidraj, yang menjauhkan lagi manusia itu daripada Allah. Dia ahli maksiat tapi duit makin banyak. Makin maju. Ini adalah maksiat. Ini Ya, banyak orang cakap macam tu lah Ustaz. Istidraj. Tapi hari ni bila ada Ustaz yang handsome sebelah sana, saya nak tanya Ustaz tu lah. Ustaz ni biar nanti dulu saya tu. Sebab tiap-tiap minggu kan, Ustaz handsome juga. Tak boleh. Saya nak tanya tip-tip tarik rezeki pula pada Ustaz. Dia tak tengok saya. Tak boleh. Terasa hati saya. Jangan terasa sebab kita sentiasa tiap-tiap minggu kita bersama kan. Jadi saya bagi kepada Ustaz, kita tip-tip untuk kita nak dapat rezeki yang halal, mudah, doa ke apa yang Ustaz ada pula. Baik. Yang pertama sekali adalah apa yang Allah ajar kita. Ya, Allah kata faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Iaitulah banyakkan istighfar. Bila istighfar maksudnya bila kita buat bisnes ni, kita sentiasa tahu mana yang salah, mana yang betul. Kita kena sentiasa audit. Bukan audit duit masuk keluar sahaja, tapi kita audit yang masuk ini halal tidak halal. Kalau ada yang tidak halal, kita istighfar dan kemudian kita bertaubat. Itu adalah cara untuk duit tu masuk. Kalaupun dia masuk tu maknanya sama, tapi tenang tu makin dapat. Itu yang pertama. Yang keduanya, macam yang Kak Tum buat juga tadi, iaitulah banyakkan bersedekah. Memang tidak dapat dinafikan. Ini dapat dirasai boleh orang bukan Islam saja. Orang Islam saja. Orang bukan Islam pun rasa. Kalau dia banyak bagi pada CSR, corporate social responsibility, dia akan dapat banyak lagi income. Dirasai oleh orang bukan Islam. Telah dinyatakan dalam majalah-majalah Ustaz, sebab antarabangsa. banyak orang yang pilih sekarang. Bukan kata pilih, dia kata, orang ni tak boleh, bukan Islam, tak boleh bagi duit kita ni. Haram, tak boleh. Sebenarnya boleh kan Ustaz? Kita bagi manusia yang makhluk Allah ni kita boleh bagi kan? Boleh bagi. Tak perlu pilih. Kita memang letak prioriti kepada yang sangat memerlukan. Dan umat Islam adalah yang paling memerlukan. Kalau paling aula. Baik, itu yang kedua, iaitulah beri sedekah. Yang ketiga, zakat. Jangan sesekali lupa. Zakat jangan sesekali lupa. Yang keempat, juga macam yang Kak Tun telah lakukan, ambil beberapa anak-anak yatim yang kita berikan rezeki kepada mereka. Ana wa kafilul yatim kahatain, Nabi kata. Aku bersama-sama dengan orang yang jaga anak yatim ni macam ni. Hampir close, very close dengan Nabi. Alhamdulillah. Saya Sejuk anak yatim. hati. Saya anak yatim, ayah dah tak ada. Ya. Baik, jadi itu anak yatim. Yang seterusnya, Sian Ustaz buat muka saya pun tak apalah Ustaz. Tolong Anak mami saya. juga. Anak mami juga ni. InsyaAllah. Okey Ustaz, teruskan. baik, itu menjaga anak yatim. Yang keempat, apa-apa sedekah yang kita buat, yang sumbangan yang kita berikan, sembunyikan. Ya, itulah. Banyak orang kata so buka. Saya nak tanya pula, orang kata, Kak Tun, bila Kak Tun bagi duit kat orang, tolonglah ambil gambar. Boleh. Macam mana tu Ustaz, pandangan Ustaz? Saya tanya Jadi Ustaz. Allah kata, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu ikuti sedekah kamu dengan ungkit-ungkit dan juga perkataan-perkataan yang sakit. Ungkit-ungkit tu ambil gambar, duk tayangkan, terlampau-lampau sangat. Tapi kalau kita hanya sampaikan duit orang, tak apa. Macam NGO yang buat kan. Tapi kalau kita duit kita sendiri, ini sedekah, ni mock check yang begitu besar, dia akan membatalkan sedekah kita punya pahala, membatalkan kebarakatan dia. Jadi yang seterusnya, bil adha. Adha iaitulah kita ungkit dan menyakitkan. Bukan kamu ke yang aku bagi sedekah itu? Bukan kamu yang jadi penerima itu? Tolonglah saya kali ni. Oh no. Kita jangan mengharapkan wala tamnun tastakthir, Allah kata. Jangan kamu beri sesuatu
Sikit kamu nakkan orang berikan pulangan kepada kamu lebih banyak sebagai bantuan. Kamu dah beri sedekah habis. Jangan kamu ambil advantage mentang-mentang sedekah tu kamu bagi, kamu nak orang boleh bagi pula pada kamu. Ustaz boleh tak macam saya contoh ya, saya orang meniaga. Saya bagi duit kepada orang-orang ni. Tapi saya minta pada Tuhan, ya Allah, saya bukan nak minta pada orang tu. Tuhan akan hantar orang lain mai tolong saya. Bukan orang yang saya bagi pada mereka. Betul tidak kalau saya harap Betul. macam Itu tu? kalau hanya di dalam hati tak dalam ada masalah. hati kita berdoa, ya Allah, aku dah menolong mereka, engkau hantarlah orang yang boleh menolong aku. Berdoa begitu memang disah, memang dibenarkan. Itu namanya tawasul. Iaitulah berdoanya kita menggunakan amal-amal soleh yang kita lakukan. Memang ada dalam hadis Sahih Bukhari yang dibenarkan dalam Islam. Tak ada masalah. Cuma jangan kita berdoa untuk bisnes. Kita berdoa kalau aku berjaya ni, aku akan sedekah RM100,000, RM10,000. Itu jangan. Itu jadi nazar. Nazar ni Nabi kata tidak ada orang yang bernazar ni kecuali orang bakhil. Jangan ni bernazar. tahu orang-orang semua banyak kan. Kalau aku dapat kahwin orang ni, aku nak pergi Mekah dah bawa 20 orang. Tak boleh ni Ustaz. Ustaz huraikan sikit dan kita Itulah, rasa masa dah saya jelaskan. tengok benda ni memang perlu diambil perhatian sebab dialah berhubungan nazar, ya, mana kita nak pergi tu orang bakhil rupanya, ya, kalau jenis nak kaitkan rezeki dengan apa yang dia akan buat akan datang. Jadi oleh demikian kita banyak dapat maklumat, information daripada yang berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman atau Uzar, ya, berhubung tentang bagaimana nak mendapat rezeki yang berkat dan kita nak elakkan daripada rezeki kita makin jauh, ya, daripada keberkatan wa'iyadzubillah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada doktor dan insya-Allah selepas ini para penonton yang dikasihi sekalian, kita akan dengar pula rahsia Kak Tun. Ya, rahsia Kak Tun. Mawar untuk semua. Rahsia Kak Tun. Okey, wanita-wanita, tengoklah nak tiru macam saya. Saya kan nampak cantik lagi walaupun dah makan usia ni puji sendiri. Tak ada orang puji 54 dah tapi orang kata comel dah. Jadi saya perasan lah orang nak menyapa ikut dia lah Ustaz. Saya rasa saya comel, Ustaz rasa macam mana? Umur saya berapa kalau Ustaz pandang? Saya terkesima. Sangat menarik. Sebab Kak Tun menyanyi. Alhamdulillah. Kembali terus menyanyi. Ya, Alhamdulillah. Lepas Dr. Zaharuddin balik terus menyanyi. Nak cerita bagi keberkatan tu ada. InsyaAllah. Jadi walau bagaimanapun, apa yang kita nak tunggu sekarang ni ialah tip daripada Kak Tun. Itu yang penting. Memang tip-tip banyak orang kata Kak Tun ni makin hari makin comel. Macam mana ni Ustaz? Makin comel? Makin comel. Dulu makin 7 tahun dulu. Dia guru saya kata apa? Makin comel, kita kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila nampak tua, kita kata Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah seumur lah. Syukur Alhamdulillah seumur. Itulah rahsia Kak Tun. Sekarang ni, apa dia rahsia Kak Tun? Nak tahu. Mari Kak Tun nak bagi tahu wanita-wanita atau lelaki di sana. Muka kita ni paling penting sekali ya. Betul. Walau kita keluar pergi kena habuk, kena macam-macam. Cara kita yang cuci mesti betul-betul bersih. Kalau lelaki senang aja cuci dengan sebab dia tak pakai makeup. Jadi di sini Kak Tun nak cakap pasal wanita. Setengah orang makeup balik rumah letih, tidur dengan makeup. Lama-lama umur 30 nampak macam 40 sebab apa? Tak cuci makeup bersih. Jadi Kak Tun nak ajar cara-cara kita nak cuci muka kita bagi bersih, elakkan pada jerawat dan jeragat. Lelaki pun boleh ambil juga sebab setengah lelaki sekarang kan dia macam ning. Dia pakai juga bedak. Foundation ada Ustaz, ada. Macam ni? Macam ni lah. Jadi saya nak ajar lah Ustaz tak lah. Yang di luar-luar lah. Dengar lah. Tapi Ustaz pun kena pakai sebab ni kan kita dah make up kan. Tak nak bagi cahaya kena kulit, rosak kulit. So nak kena cuci. Kena cuci. Cara nak macam mana cara cuci. Kita ni kena bukan pakai air saja. Kita ingat sabun tu dah cukup. Sebenarnya kita kena lap dengan oil. Baby oil pun tak apa. Atau baby lotion. Susah kata nak pergi beli brand mana pula Kak Tun orang tanya. Kak Tun ni meniaga ke krim? Tak ada meniaga. Apa-apa baby oil ke baby lotion. Kita lap dengan kapas bersih-bersih. Dan kita bau cuci dengan sabun yang sesuai dengan kita. Kalau kulit kita kering, pakai pilih pencuci yang jangan kurangkan minyak pada kulit kita. Betul. Dan bila kita cuci tak bersih, bila kita pakai foundation, kita cuci tak bersih, lama-lama dia akan lekat di itu. Dekat sini satu hal. Ya, itu menyebabkan jeragat.
Satu jeragak itu satu hal. Yang paling bahaya sekali, takut-takut ambil wuduk tak kena air. Tak boleh juga Ustaz kan? Betul. Tu sebabnya Macam mana betul, Ustaz? macam, Setengah orang saya nak tanya. Saya pergi ke Mekah, pergi ke mana-mana. Kenapa saya tengok wanita-wanita di sana ada yang make up pergi ke Masjidil Haram dan dalam drama-drama Melayu kita pakai dengan bulu mata dan make up sembahyang. Itu contoh yang bagus ke Ustaz? Dia sekarang ni kalau kita nak pergi Mekah ke, nak semayang ke, kalau boleh lah ya, kita jangan kita pakai makeup yang tebal-tebal sebelum kita berwuduk. Sebab gini, risaunya bila kita cuci muka tidak betul ya, ataupun kita bubuh makeup tebal-tebal, kita ambil wuduk, air tu tak kena pada kulit kita. Itu yang sangat kita risau dan akhirnya akan menyebabkan kepada solat kita tidak sah dan menyebabkan muntah-muntah. Paling risau sekali, takut-takut kita punya semayang tu kena ulang balik. Itu yang paling kita takut. Itu sebabnya Ustaz, perlu untuk kita bersihkan dan muka dengan betul. nak tanya, setengah orang dia nak cepat lah. Contohlah nak cepat, nak semayang dulu ni. Ambil air semayang siap-siap dah. Pakai make up dulu dan semayang. Boleh tak Ustaz galakkan? Boleh, tak salah. Kalau dia dah ambil air semayang siap, lepas tu dia make up, lepas tu dia semayang. Tak ada masalah, Mana tak Kak perlu Tun buang. selalu buat tu tak salah lah. Tak salah, tak salah. Tak salah, Alhamdulillah. Syukur. Tapi Ustaz, masa ni rasa macam cemburu kita je. Bila kita berdua ni, kejap aja masa. Tapi apa-apa pun, tak apalah. Kita tunggu minggu depan Ustaz ya. Iyalah. Penonton-penonton, makcik-makcik di rumah sana tu. Ustaz nak pesan apa Ustaz? Pesan sikit penonton kita. Ustaz nak pesan, marilah kita sama-sama tuan-tuan, perempuan, para penonton yang dikasihi sekalian, rancang ekonomi kita yang terbaik. Yang paling penting, dapatkan keberkatan. Barulah, keberkatan pula macam orang Terengganu. Ya, keberkatan. Jadi insya-Allah barulah hidup kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Rezeki kita, rezeki yang halal. Dan Kak Tun harap penonton-penonton jangan lupa tonton ni, kita jumpa kita berdua dalam rancangan Rahsia Kak Tun. Bila? Hari Jumaat pukul 11.30 hingga 12.30. Dan ulangannya pada hari Ahad jam 4 petang hingga 5 petang. Dan sebelum itu insya-Allah kita dengar dulu kasidah daripada Madrasah Al-Yamani. La ilaha illallah.